Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada semua anak murid cikgu. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung PDPR, PJ di dalam tajuk olahraga asas iaitu dalam unit 6. Jadi tajuk ini terdapat dalam buku teks awak pada muka surat 33 dan pada hari ini kita akan belajar tentang larian. Baik, cikgu harap semua dapat bersedia dengan buku teks dan tajuk larian ini ada dalam buku teks awak pada muka surat 34 dan 35. Baik, dalam tajuk olahraga asas ni kita akan belajar 3 kemahiran iaitu yang pertama larian. Okey, dalam kemahiran larian ni kita akan belajar tentang larian pecut. Untuk tahun 5 ni kita akan belajar tentang larian pecut. Dan antara acara yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga ialah 100 meter, 200 meter, 400 meter, 110 meter berpagar dan 400 meter berpagar. Yang kedua ialah kemahiran lompatan. Antara acara yang terlibat ialah lompat tinggi dan lompat jauh. Dan yang ketiga ialah kemahiran balingan di mana acara yang terlibat ialah lontar peluru, lempar cakra dan rejam lembing. Okey, jadi hari ini kita fokuskan kepada acara larian pecut. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, kita tengok dulu apakah standard pembelajaran yang awak akan belajar. Iaitu yang pertama ialah berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan, berlari dan melakukan pertukaran baton dalam zon pertukaran, menyatakan perkaitan antara kontak kaki pada permukaan dengan kedudukan badan semasa berlari pecut, memerihal ayunan tangan dan kaki yang betul semasa melakukan berlari pecut, mengenal pasti tempat penerima baton mula berlari bagi menerima baton di zon pertukaran, dan terakhir sekali membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. Baik, kita tengok yang pertama iaitu pecut dan laju. Baik, cikgu akan terangkan beberapa teknik larian pecut. Yang pertama ialah ayunkan tangan di sisi badan ke atas dan ke bawah. Baik, ayunan tangan ni penting untuk kestabilan. Baik, yang kedua, tegakkan kepala dan mata pandang ke hadapan. Tegakkan kepala ni juga penting untuk kestabilan dan mata pandang ke hadapan, kita fokus dan kita tengok tempat yang kita berlari. Yang ketiga ialah tinggikan lutut. Keempat, gunakan berbola kaki untuk menolak badan ke hadapan. Baik, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut sikit. Poin nombor 4 ni. Okey, bahagian berbola kaki sahaja yang akan kontak dengan permukaan untuk menampung berat badan dan menjana lebih daya pecutan. Untuk lari pecut ni, kita gunakan bahagian berbola kaki sahaja. Okey. Di manakah bahagian berbola kaki? Tu. Cikgu dah bulatkan kat situ. Jadi bahagian berbola kaki sahaja yang kontak dengan permukaan. Okey, dan yang kelima ialah badan dicondongkan sedikit ke hadapan untuk dapatkan kelajuan yang maksimum. Baik, badan dicondongkan supaya daya dapat dipindahkan ke hadapan dan postur badan yang sebegini juga dapat mengurangkan rintangan angin supaya kita dapatkan kelajuan yang maksimum. Baik, kita teruskan dengan lari berganti-ganti. Baton akan digunakan di dalam acara lari berganti-ganti ni. Jadi cikgu dah tunjukkan tu gambar baton. Baton ni diserahkan
kepada rakan semasa lari berganti-ganti. Baik, kita tengok poin dia. Baik, yang pertama, pertukaran baton hendaklah dilakukan dalam zon pertukaran baton sahaja. Okey, baik, di dalam gambar tu dia dah tunjukkan zon pertukaran baton iaitu sejauh 30 meter. Jadi pertukaran baton hanya boleh dilakukan dalam zon ini sahaja. Jika dilakukan di luar zon ini, maka penyertaan tu akan batal. Peserta tu akan dibatalkan penyertaan dia. Jadi kena hati-hatilah. Kena tukar dalam zon pertukaran baton sahaja. Baik, yang kedua, pastikan penerima baton mempunyai ruang untuk memecut sebelum menerima baton. Cikgu dah anak panahkan tu. Jadi penerima baton ialah yang di hadapan. Yang kat belakang tu, rakan yang kat belakang tu dia menyerahkan baton. Baik. Pelari yang menerima baton hendaklah berlari terlebih dahulu sebelum menerima baton. Ini adalah kerana pertukaran baton dalam keadaan berlari akan melancarkan proses pertukaran dan membolehkan penerima baton bergerak dengan lebih pantas selepas menerima baton. Jadi yang menerima baton tu kena lari dulu. Jadi proses pertukaran tu akan berlaku dalam semasa berlari lah, supaya dia lebih pantas. Baik. Yang ketiga, rakan yang hendak menyerahkan baton hendaklah berkomunikasi dengan penerima baton. Biasanya ni kita akan sebut up. Bila kita sebut up sahaja, rakan yang di hadapan, rakan yang menerima baton tu akan menghulurkan tangan ke belakang untuk menerima baton. Penting ni, komunikasi. Pelari yang di belakang yang nak menyerahkan baton, dia kena sebut up. Jadi, bila rakan yang depan tu dengar sahaja rakannya menyebut up, dia akan menghulurkan tangan dan bersedia untuk menerima baton. Seperti dalam gambar tu, tengok macam mana dihulurkan tangan untuk menerima baton. Baik, sekian saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih.